warga UPSI, staff, MyCat untuk student dan juga insyaAllah e-certificate bagi mereka yang hadir pada hari ini. Dan insyaAllah sebenarnya saya nak umumkan juga ini satu buku bersempena juga dengan kita punya cerita norma baru, COVID-19. Pergi COVID-19, jangan datang lagi. InsyaAllah ini kepada para peserta yang bertuah lah. InsyaAllah kita akan bagi petang ni mana yang bertuah dalam Webex dan juga FB Live. Kita akan bagi secara percuma. Ya, okey. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan perkenalkan ahli panel kita yang berada sekarang ni. Kita ada 3 orang yang alhamdulillah saya rasa cukup hebat, cukup menarik untuk kita sama-sama berbincang berkenaan dengan keibubapaan ataupun menyantuni anak-anak ini. Jadi saya perkenalkan dulu panel yang pertama. Pucuk dicinta ulang mendatang, begitulah ayat saya ya. Sebab inilah dia orang kata yang pertama membawa saya dalam dunia pendidikan kanak-kanak dan tak lain tak bukan Profesor Dr. Rumaya binti Johari. Apa khabar Prof? Sihat? Prof? Nampaknya Prof tak dengar lagi kot. Okey, tak apa. Sementara kita nak tunggu Prof untuk bercakap dengan saya. Saya perkenalkan dululah. Prof merupakan pensyarah ya di dalam bidang pembangunan manusia dan ekologi keluarga dan kanak-kanak di Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Dan PhD beliau ialah dalam bidang ekologi keluarga dan kanak-kanak 1997, master dalam bidang pengajian keluarga 93 di Michigan State University, East Lansing, USA. Dan Prof telah memupuk diri beliau dalam pembangunan profesional ini, terutama berkaitan dengan pembangunan manusia dan ekologi keluarga dan kanak-kanak yang berfokuskan kepada perkahwinan, keibubapaan, kemenjadian tingkah laku anak-anak, dan banyaklah topik-topik berkaitan keluarga yang telah dikendalikan oleh beliau. Dan salah satu kajian yang saya cukup rasa menariklah sebab dia berkaitan dengan COVID-19, iaitu bimbingan keibubapaan dalam konteks pandemik COVID-19 yang dinamakan sebagai E-Positive Parenting, naungan kasih research dan intervention yang dibuat secara online bagi mewakili PLH Parenting of Lifelong Health Malaysia. Dan banyaklah buku-buku yang telah diterbitkan oleh beliau dan memang saya rasa cukup bertuah dan sangat bertepatan dengan program kita pada petang ni. Selamat datang Prof, sihat ya? Alhamdulillah, semoga Prof sihat. Seterusnya panel kita yang kedua, orang berbudi kita berbahasa. Saya rasa panel yang kedua ni pun cukup menarik jugalah sebab kita orang sentiasa compliment each other lah. Kalau di UM ada program saya datang, kalau di UPSI insya-Allah dia pun datang. Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, sihat ya hari ini? Beliau memperoleh PhD dalam bidang di Universiti Melaya, dalam bidang reka bentuk kurikulum dan menjadi pensyarah kanan di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Sebelum ni pernah jadi cikgu dekat Sandakan di 2019 sehingga 2007. Berkhidmat sebagai pensyarah cemerlang di Institut Pendidikan Guru Kampus Ken Sabah. Sabah lama juga di sini ya. Dan mendapat anugerah pelajar pasca siswajah cemerlang Fakulti Pendidikan di 2014, tesis cemerlang. Banyak betul cemerlang ni. Dan segala kecemerlangan ni memang orang kata menjadi satu motivasi lah kepada beliau untuk terus melangkah dengan lebih jauh lagi. Dan saya suka satu kajian beliau berkenaan dengan modul kurikulum berasaskan kemahiran komuniti setempat bagi kanak-kanak bukan warga negara Malaysia tanpa dokumen di Sabah dan memperolehi orang kata dicalonkan sebagai Star Golden Health Award 2019. Baru-baru ni ya. Apa khabar Dr. Nazri, sihat? Alhamdulillah sihat hendaknya. Tak ada sound. Dan seterusnya penampilan istimewa kita. Ini pun rakan baiklah, dah lama juga kami kenal. Tapi dia bukan dalam bidang pendidikan tapi dalam bidang nasyid. Kau tahu ku mencintaimu, ku tahu kau mencintaiku, oh kasih. Itu salah satu lagu yang saya cukup teringat-ingat lah masa zaman student dulu ya. Dan jadi ada sebutan nyanyian di bibir-bibir para peminat. Itu antara dalam album Kasih Kekasih kan ya, Rahim? Betul.
Dan banyaklah sebenarnya daripada kumpulan intim ya. Kita bawa hari ini kumpulan intim yang mana lagu-lagunya seperti Kasih Kasih, Impian Kasih, Nur Kasih, Damba Kasih, tiada lagi kasih, macam-macam kasih, kasihan aku tengok. Banyak sangat kasih. Tapi alhamdulillah dah lebih daripada 10 album ya. Termasuk kompilasi yang telah dihasilkan ya, daripada tahun 2000 hingga kini dah 20 tahun intim. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Dan dengan cerita akan buat satu persembahan grand, nanti kita akan tahu nanti di akhir rancangan. Okey, mungkin siapa kenal Shah, Hazamin, ya, Hisham, Rahim, ini antara orang-orang yang kuat dalam kumpulan intim lah ya. So kita perkenalkan kita punya panel yang istimewa hari ini, Abdul Rahim bin Osman. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Okay. Alhamdulillah, berasal daripada Segamat Johor, okey. Yeah. Dan pendidikan beliau di Sarjana Muda Sains Kemanusiaan Komunikasi di UIAM 2004 dan alhamdulillah sebagai artis nasyid intim dan pemilik bersama Intim Record Sendirian Berhad. Alhamdulillah. Dan yang best dia adalah seorang ayah daripada 7 orang cahaya mata. Okey Rahim, alhamdulillah. Seronok dengar okey. Jadi itulah antara kita punya ahli panel kita. Jadi saya rasa kita akan pergi kepada segmen perbincangan kita hari ini, okey, berkaitan dengan keibubapaan norma baharu. Kita ada 3 segmen di sini di mana kita akan membincangkan dari segi aspek keibubapaan itu sendiri, daripada aspek psikologi kanak-kanak dan bagaimana cara kita boleh untuk membantu anak-anak ini dan juga keluarga dan masyarakat semualah di dalam menghadapi pandemik COVID-19 bersama anak-anak di rumah. Okey, jadi kita pergi kepada segmen pertama ya. Jadi kita akan persilakan Prof dululah. Prof. Okey, so Prof akan mana Prof? Prof dengar tak? Prof. Nampak macam tak berapa dengar ke? Okey. Prof. Dia tengah mengklik-klik lagi. Okey, sementara kita tunggu Prof untuk menjawab soalan kita. Okey, tak apa, kita pergi dululah. Prof Rumaya. Dia tak berapa dengar lah, saya tak pasti kenapa. Tak apa, kita pergi kepada Dr. Nazri dulu, boleh? Okey, Dr. Nazri. Jadi kita tahulah dalam keadaan sekarang ni, ibu bapa mungkin kalau lihat hari ini ada yang rasa pressure atau tekan, ada yang rasa okey, wah, work from home, okay, kita kerja kat rumah jadi masalah, okey. Ada yang rasa kadang-kadang rasa tertekan, kadang-kadang rasa seronok dan sebagainya. Jadi kita lihat kadang-kadang benda tu boleh berlaku kepada anak-anak di mana anak-anak pun dalam keadaan ada yang seronok dan ada rasa tertekan. Kemungkinan disebabkan oleh lama sangat kat rumah, tak ada nak buat apa, jadi nak main handphone pun tak boleh. Okey, nak buat kerja sekolah pun kadang-kadang macam malas nak buat. Timetable pun kadang-kadang haru biru. Jadi macam mana pandangan Dr. Nazri lah berkaitan dengan apa yang mungkin kita sebagai ibu bapa yang boleh buat dan anak-anak sendirilah yang mungkin mengalami ketekanan lah dalam menghadapi COVID-19 terutamanya berada di rumah. Okey, silakan Dr. Nazri. Okey, kejap ya. Kita ada masalah teknikal sikit dari segi suara.